Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bin-Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah. Perbahasan kita daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Imam Al-Allamatul Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Pada perbincangan yang lalu kita membicarakan tentang solat-solat sunat, dan beberapa kategori solat sunat telah pun kita bahaskan, dan yang terakhir kita bahaskan tentang solat musafir dan syarat-syarat untuk mendirikan solat musafir, termasuk syarat-syarat untuk menjamakkan dan juga mengqasarkan solat. Dan telah pun kita jelaskan di sana perbezaan antara jamak dan juga qasar, serta syarat yang dikenakan ke atas seseorang yang ingin menjamakkan solat atau mengqasarkan solat. Perbahasan hari ini tentang solat seterusnya yang disebutkan oleh pengarang kitab adalah solatul janazah. Solat janazah yang tidak ada seorang pun daripada kalangan kita, pastinya semua orang pun pernah melakukan solat jenazah, cuma belum jadi jenazah je lagi. Kalau solat jenazah sudah pasti semua kita pun sudah buat. Jadi solat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah di sini adalah bila mana berlaku kematian seorang muslim di suatu daerah, di suatu qaryah, maka selagi mana keislaman orang tersebut adalah suatu perkara yang jelas. Maksudnya di sini dia bukanlah orang yang diragui keislamannya. Jelas kepada ahli qaryah tersebut dia adalah seorang muslim, walaupun dengan penyaksian daripada satu orang pun sudah memadai. Kenapa saya sebutkan begitu? Ini mungkin satu situasi yang jarang berlaku, tapi sebenarnya ada berlaku. Contoh, satu orang yang masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian dia tidak sempat untuk tukarkan identiti dia, baik dari segi kad pengenalannya ke, atau kad muallaf ke, atau sebagainya. Tak sempat dia buat. Masuk Islam hari ini, besoknya meninggal dunia. Mengikut rekod pada kerajaan, dia bukan orang Islam, tapi penyaksian bahawa dia telah Islam ada kepada satu orang, di mana orang tersebut telah mengucap 2 kalimah syahadah di sisi satu orang. Jadi dari segi hukum syariat itu sudah memadai. Kalau orang yang memberikan penyaksian akan keislaman seseorang itu adalah seorang muslim yang dipercayai, maksudnya yang jadi saksi itu
bahawa fulan itu sudah memeluk Islam, yang memberikan penyaksian itu seorang muslim yang dipercayai. Maksudnya dia adalah orang yang sihat, akalnya, fikirannya bagus, orang yang bukanlah dikenali sebagai orang yang banyak melakukan maksiat atau dosa-dosa besar, bukan orang fasik. Jadi secara umum kalau dia bercakap, logiknya boleh terima. Jadi memadai walaupun dengan dipanggil syahadah atau penyaksian daripada satu orang akan Islamnya satu orang lain, itu sudah memadai untuk ahli qaryah tersebut melakukan solat jenazah ke atas jenazah seorang muslim. Ini mungkin kes-kes yang terpencil yang tak berlaku lah, ataupun jarang-jarang sekali berlaku. Tapi secara umumnya hukum solat jenazah ini adalah fardu kifayah ke atas setiap orang Islam yang ada di negeri tersebut atau di qaryah tersebut. Maksud fardu kifayah di sini adalah bila mana satu orang sahaja melaksanakan solatul janazah, maka yang lain terlepas daripada dosa. Tapi yang lain dapat pahala tak? Tak dapat. Yang lain yang tak buat solatul janazah, walaupun dia terlepas fardu kifayah ni kalau satu orang buat, yang lain selamat. Tapi yang dapat pahala siapa? Yang buat sahaja dapat pahala. Yang tak buat, dia hanya terlepas daripada dosa. Tapi dapat pahala tak? Tak dapat pahala pun, kerana dia tidak melakukannya. Jadi ini hukum asal kepada solatul janazah. Dan solatul janazah ini hanya boleh dilakukan setelah jenazah tersebut dimandikan, bagi jenazah yang boleh dimandikan, atau setelah ditayamumkan bagi jenazah yang sudah yang tidak boleh dimandikan. Contoh kalau jenazah-jenazah yang meninggal dunia waktu Covid tidak dimandikan, maka akan apa? Akan ditayamumkan. Jadi setelah ditayamumkan barulah boleh untuk dilaksanakan solatul janazah, walaupun dilakukan secara ghaib. Jadi kita kalau nak buat solat jenazah ghaib, syaratnya juga kena ambil tahu jenazah tersebut. Kalau ada di luar negara contoh, kita nak buat solat ghaib di sini, maka kita kena ambil tahu jenazah tu dah dimandikan atau belum. Kalau disolat sebelum dimandikan jenazah tu walaupun berjauhan, maka solat jenazah itu tidak sah. Solat ataupun jenazah yang tidak perlu disolatkan adalah jenazah yang seseorang yang mati syahid di dalam peperangan. Seseorang yang mati syahid dalam peperangan, maka yang syahid itu jenazahnya tidak disolatkan dan tidak dimandikan, terus dikafan dan juga terus dikebumikan. Ini hukum bagi orang yang mati syahid dalam peperangan. Peperangan yang dimaksudkan di sini, peperangan demi kedaulatan negara termasuk juga, peperangan demi agama Islam termasuk juga, khususnya perang-perang yang berlaku di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW. Maka yang mati syahid dalam peperangan haram hukumnya untuk dimandikan, haram hukumnya untuk disolatkan. Kenapa tak boleh solatkan jenazah yang mati syahid? Kerana yang mati syahid itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kedudukan yang tinggi, maka diharamkan kepada kaum muslimin untuk solatkan jenazah yang mati syahid di dalam peperangan. Sebab tu sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang mati syahid dalam peperangan yang berlaku di zaman dahulu, mereka tidak dimandikan dan tidak juga disolatkan, terus akan dikafan dan terus akan dikebumikan. Kerana tidak ada hak kepada orang Islam untuk solatkan jenazah bagi yang mati syahid.
Allahumma salli ala Muhammad. Cara untuk melaksanakan solat jenazah, iaitu kita semua maklum bahawa solat jenazah ini mempunyai 4 takbir. Diniatkan dengan niat solat ke atas jenazah ini. Usalli ala hadhil mayyitati atau ala hadhil janazati 4 takbiratin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dia solat ghaib, tambahkan perkataan ghaiban lillahi ta'ala. Solat jenazah ini dilakukan dengan 4 takbir. Tidak ada ruku', tidak ada sujud untuk solatul jenazah. Hanya ada 4 takbir sahaja. Jadi jangan pelik di negara kita, kaum muslimin, ramai yang kadang-kadang tak tahu solatul jenazah. Baru-baru masa Covid dulu viral juga satu video saya sempat tengok yang menguruskan jenazah Covid ni. Kebetulan diambil video pengurusannya ketika dikebumikan di tanah perkuburan. Ada 4-5 orang dengan berpakaian apa tu? Pipi apa? Yang full tutup tu kan? Berpakaian full tutup, melakukan solatul jenazah. Tiba-tiba ada rukuk, ada sujud. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin yang menguruskan tu dah terlalu penat agaknya, sampai tak ingat kalau solatul jenazah tak ada rukuk dan tidak ada sujud. Katakanlah tiba-tiba berlaku macam tu. Contohlah pada kes tu katakan. Apa yang perlu dibuat? Si waris ataupun yang berhak ke atas mereka belum lagi terlepas hukum fardu kifayah solat jenazah. Wajib dibuat lagi walaupun setelah dikebumikan, sama ada buat solat jenazah gaib ataupun pergi ziarah ke kuburnya dan lakukan solat jenazah di sisi kuburnya. Jadi solat jenazah, kalau kita mampu untuk menziarahi orang yang baru meninggal dunia, kalau setelah kita ni hanya dapat ziarah setelah dikebumikan, jadi afdal kepada kita, lebih utama kepada kita untuk solat jenazah di sisi kuburnya. Ini juga ramai orang yang tak buat. Kadang-kadang berlaku kematian di kalangan ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, orang kampung kita. Kita sampai-sampai balik kampung dah selesai pengebumian semua. Jadi kita buat apa kadang-kadang? Pergi ke rumah kematian tersebut, duduk baca tahlil, doa selamat, baca la ilaha illallah, habis doa, makan balik. Jangan macam tu. Bukan itu cara yang terbaik. Cara yang terbaik macam mana? Kepada lelaki ya. Cara yang terbaik macam mana? Pergi ziarah kuburnya. Dan solat jenazah gaib di sisi kuburnya. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bila mana baginda Rasulullah dikhabarkan akan kematian mana-mana para sahabat. Lalu kalau Nabi tak sempat untuk ikut sekali solat jenazah mereka, baginda Rasulullah akan minta tunjukkan di mana kuburnya dan akan minta dibawa, dan Nabi akan solat jenazah di atas atau di sisi kuburnya. Itulah hak kepada jenazah yang patut untuk kita lakukan. Ramai orang yang tak buat perkara tersebut. Kadang-kadang ada sampai anak-anak pun tak buat perkara tersebut. Mungkin anak-anak yang balik daripada jauh contohnya, adik-beradik yang balik daripada jauh, sampai-sampai di tempat kematian, jenazahnya sudah dikebumikan, tinggal lagi join tahlil, habis tahlil balik. Bukan macam tu. Hak kita ke atas jenazah tersebut adalah untuk apa? Nabi sebutkan di dalam hadis yang sahih, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain antaranya apa? Bila seorang muslim mati, diziarahi kematiannya, pergi ke rumah yang berlaku kematian. Dan ingat, untuk pergi menziarahi kematian ini tak perlukan kepada jemputan. Jangan pula kata, buat apa saya nak pergi, warisnya tak jemput pun. Ini bukan jemput majlis akikah atau birthday. Ini kematian, hak seorang muslim ke atas muslim yang lain, dan tak perlu kepada jemputan pun. Ada orang yang bersikap macam tu. Saya pernah dengar sendiri di telinga saya. Ada orang kampung tak pergi ziarah jenazah ada orang lain meninggal, padahal sebelahnya jalan. Kenapa tak pergi? Anak-anak dia tak jemput saya pun. Lah, ya macam tu kamu faham kalau orang yang mati perlu dijemput? Bukan. Siapa pun yang meninggal dunia,
Tak kira jenazah siapa pun yang akan disolatkan di sini. Jangan ada satu sikap kita akan hanya kita hadiri, ziarahi, solatkan kalau jenazah tersebut adalah jenazah yang kita kenal. Tidak. Kerana solatul jenazah ini tuntutan ke atas seluruh umat Islam. Baginda Rasulullah sebutkan di dalam hadis, orang yang menghadiri solat jenazah walahu qiratun, dia dapat khabar ada berlaku kematian di Taman Tun, maka akan berlaku dikhabarkan solat jenazah akan didirikan di Masjid At-Taqwa. Jadi dia pun mengambil peluang untuk datang solat. Tak tahu pun siapa yang meninggal dunia, tak apa, kerana ini hak seorang muslim ke atas muslim yang lain. Mungkin dengan kita yang datang solatkan jenazah yang kita tak kenal, mungkin doa kita yang mustajab, Allah ampunkan dia punya dosa, digantikan balik bila kita mati nanti pun mungkin ramai orang yang tak kenal akan solatkan kita punya jenazah. Falahu qiratun, kata baginda Nabi SAW, kalau seorang join solat jenazah maka akan diberikan pahala 1 qirat. Kalau dia join sekali sampai pergi ke upacara pengebumian, sampai dikebumikan, pergi ke tanah perkuburan, duduk sekali di situ, dibacakan talqin, dibacakan doa, lalu baru dia balik, walahu qiratani, pahalanya kata Nabi 2 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 qirat ni apa dia pahala 1 qirat ini? Kata baginda Nabi, 1 qirat ini pahalanya sebesar gunung Uhud. Ini pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan solat jenazah, sebesar gunung Uhud pahala diberikan. Kalau join sampai ke tanah perkuburan, 2 gunung Uhud punya pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sesekali kita berasa malas, usahakan untuk ketepikan apapun urusan-urusan. Kalau kita dapati ada orang meninggal dunia, lalu cubalah sedaya upaya untuk pergi ziarahi kematiannya. Kalaupun tak mampu ziarahi kematiannya, pergilah solat jenazah. Kalau tak mampu solatul jenazahnya, pergilah ziarah ke kuburnya. Kalau tak mampu juga, buatlah solatul ghaib sekurang-kurangnya. Walaupun kita buat sendirian tak apa. Kerana solat jenazah ni tak mesti berjamaah. Sunat berjamaah. Kita tak mampu. Memang waktu kita tu tak boleh nak pergi ziarah, tak boleh nak pergi ke kuburnya untuk buat ghaib, tak boleh nak juga join masjid buat solatul ghaib. Ya di rumah, solat 4 rakaat selesai. Supaya kita tak terlepas daripada pahala menjaga hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Dan boleh dilakukan yang lelaki, yang perempuan, semuanya boleh untuk solatul jenazah secara jamaah ataupun secara bersendirian. Tetap boleh dilakukan di mana-mana pun untuk solatul jenazah. Demikian pensyariatan solat jenazah ini dipermudahkan sampai macam tu. Supaya apa? Supaya tidak terlepas pahala yang besar. Jadi, siapakah yang paling berhak untuk mengimami solat jenazah seseorang? Ini satu perbahasan yang penting untuk kita faham. Ada beza antara siapa yang paling berhak untuk menjadi imam kepada satu-satu jenazah dan siapa yang paling berhak untuk menguruskan jenazah tadi itu daripada dimandikan dan dikafankan. Dan siapa pula yang akan kebumikan. Semua ini ada perbahasan yang detail. Jadi, memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah ini tanggungjawab waris, bukan pihak masjid, bukan khairat kematian. Tapi kalau mereka yang buat, ya boleh, tak ada masalah pun, kerana fardu kifayah. Tapi asal hukum, yang layak dan berhak untuk memandikan jenazah siapa dia? Ahli kerabat yang terdekat. Ini hukum dalam syariat. Dan ini perlu untuk kita mengambil perhatian. Ramai di kalangan kita kadang-kadang yang tak tahu pun, seolah-olah dia tak ada kaitan langsung dengan ilmu pengurusan jenazah. Apa sebab? Kerana dia sudah meletakkan satu idea bahawa kalau berlaku kematian, ada badan khairat kematian masjid akan uruskan. Ya betul, ada. Tapi hukum asal bukan kepada tanggungjawab mereka.
Asal memandikan jenazah dan mengkafankan, haknya kepada siapa? Waris dan kaum kerabat yang terdekat. Apa sebab? Supaya kalau ada apa-apa aib yang berlaku ketika memandikan jenazah, sekurang-kurangnya yang melihat aib tersebut bukan orang luar, tapi ahli kerabat dia, anak-anak dia ke, adik-beradik dia ke. Biarlah kalau ada aib yang berlaku ketika memandikan jenazah tak dilihat oleh orang lain. Macam juga kalau kita ni ada orang tua kita yang masih lagi hidup, terlantar sakit di rumah, bukankah yang akan menguruskan berak kencing mereka, maaf cakap, bukankah kita yang lebih berhak untuk uruskan? Kenapa kita yang lebih berhak, yakni kerabatnya, anak-anaknya yang lebih tanggungjawab untuk menguruskan, supaya aibnya tidak disebarkan atau tidak diketahui oleh orang lain. Lepas tu tiba-tiba mak bapaknya meninggal, anak-anak ni macam langsung tak ada kaitan dengan mak bapak dia, tak ada ambil tahu langsung. Yang mandikan pun orang lain, yang kafankan orang lain, yang solatkan orang lain, yang gali kubur orang lain, yang turun dalam kubur, turunkan jenazah mak bapak dia orang lain, yang timbus tanah orang lain, yang talqin orang lain, yang doa orang lain. Lepas tu kau jadi anak nak buat apa? Nak mewasi harta bapak kau saja? Ini satu perkara yang perlu diperbetulkan. Ya, itu sebab saya bagi tahu di sini perlu diperbetulkan. Maksud perlu diperbetulkan di sini, pihak bertanggungjawab kalau ada khairat kematian di masjid, berlaku kematian, panggil anaknya sini, ikut sekali mandikan jenazah bapak kau. Yang ada ilmu tentang pengurusan mandi jenazah ni, panggil warisnya, biar yang ada ilmu ni tunjukkan. Macam ni cara nak mandikan jenazah ni, pakcik nak tunjukkan kepada kamu, biar anak-anaknya yang mandikan. Kerana apa? Hak untuk memandikan jenazah adalah kepada waris. Tapi kalau yang lain mandikan, sah atau tidak? Ya sah. Ini bukan soal sah atau tidak, tapi keutamaan. Cuba kita lihat, siapa yang mandikan jenazahnya Rasulullah SAW? Siapa memandikan jenazah Nabi? Sayyidina Ali. Adakah Sayyidina Ali orang yang paling, sahabat yang paling mulia di situ? Tidak. Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Uthman ada. Tapi kenapa Sayyidina Ali? Dan tak ada satu orang pun yang masuk ke dalam tempat mandian jenazahnya Rasulullah. Hanya Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas, sepupu Nabi. Dua-duanya sepupu Rasulullah. Kerana mereka lah yang paling terdekat hubungan darah daging dengan Nabi waktu itu. Kerana Rasulullah tidak ada anak lelaki yang masih lagi hidup. Sahabat-sahabat yang terkemuka tadi semuanya duduk luar. Yang menguruskan jenazahnya Nabi, yang mandikan jenazah Nabi, yang kafankan jenazah Nabi, Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas. Tapi bila nak pergi solatkan, Sayyidina Abu Bakar solatkan. Jadi di sini yang saya bagi tahu tadi, menguruskan jenazah dari segi memandikan dan mengkafankan, yang paling utama adalah kepada kerabatnya. Kalau tak tahu, yang tahu tu tolong ajarkan supaya mereka tak terlepas peluang keutamaan di dalam memandikan jenazah. Kemudian pergi kepada part nak solatkan. Siapa yang paling afdal untuk solatkan jenazah? Ini pun kadang-kadang kita terbalik juga. Jenazah dah sampai depan, mana anaknya ada? Anaknya kalau nak solatkan? Bukan macam tu. Yang nak solatkan siapa? Siapa orang soleh yang ada di kawasan tersebut. Orang paling alim yang ada, orang yang paling baik akhlaknya, yang dikenali sebagai orang paling soleh, maka dia yang lebih utama untuk disolatkan. Tapi kalau anaknya orang alim, ya kenapa tidak? Kalau anaknya orang soleh, ya kenapa tidak? Tapi kalau ada tok guru, ada syekh yang hadir, ada orang tua, orang soleh yang datang, atau imam masjid kita yang dikenali sebagai orang yang paling alim di sini, maka dia yang lebih utama untuk mengimamkan solatul janazah. Boleh faham? Jadi ada beza antara pengurusan jenazah dari segi mandikan dan kafankan, itu keutamaannya kepada ahli kerabat. Bawa kepada part solatkan, siapa orang paling alim, orang paling soleh yang ada di kawasan tersebut, yang hadir waktu itu, maka kepada dia yang lebih utama untuk
diminta menjadi imam, mengambil daripada apa yang berlaku kepada jenazahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika pengebumian jenazah, jangan sampai waris ini tak mengambil bahagian langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika anak-anak Nabi meninggal dunia, anak-anak lelakinya, anak-anak perempuannya meninggal dunia, Nabi sendiri turun di liang lahatnya. Ada daripada kalangan ahli keluarga Nabi ketika meninggal, Nabi sendiri duduk di liang lahat, kemudian Nabi baring sekejap. Tapi ini tak disunatkan kepada kita lah, ini khas untuk Nabi. Kenapa Nabi baring sekejap? Untuk berikan syafaat kepada si mayit itu. Dah siap liang lahatnya, ada beberapa daripada kalangan ahli keluarga dan sahabat Nabi, hatta ketika baginda Nabi kebumikan jenazah ibu susuannya Halimatus Sa'diyah ketika meninggal dunia, waktu itu Nabi dah siap liang lahatnya, Nabi turun ke bawah dan Nabi baring. Untuk apa? Untuk diberkati liang lahatnya dengan bersentuh dengan jasad Nabi SAW. Tapi kita tak payah buat macam itulah, ini khas untuk Nabi. Tapi nak bagi tahu Nabi sendiri turun padang, turun ke liang lahatnya, dan Nabi sendiri bawa turun jenazahnya. Jadi ini juga biarlah kalau ada waris yang turut sama dengan pihak yang menguruskan. Kerana mungkin warisnya pun tak berapa tahu. Tak tahu liang lahat itu apa, berapa ramai tak tahu. Tak tahu kafankan jenazah, tak tahu mandikan jenazah, ya tak apa. Tak tahu, perlu ditunjuk ajar. Jangan pihak yang tahu pun buat senyap saja, buat tak tahu saja, biarkan saja warisnya duduk di depan macam orang nak pergi jemput kahwin, duduk di depan rumah meraihkan tetamu. Tidak, bukan macam tu. Ini beberapa perkara yang perlu sedikit banyak untuk kita perbetulkan. Perbetulkan di sini, mulalah perbetulkan dengan ahli keluarga kita terlebih dahulu. Cek dulu keluarga kita, anak-anak kita ni siapa dah tahu mandikan jenazah aku ni. Kalau aku meninggal ni, siapalah yang nak jaga aku punya aib. Kalaulah ketika dimandikan, diangkat kita punya badan, keluar berak kencing kita, siapalah yang nak tahan tengok tu. Jadi pastikan ahli keluarga kita, anak-anak kita ni sudah tahu untuk menguruskan kita punya jenazah. Supaya apa? Kalau berlaku aib, mudah-mudahan Allah pelihara tanpa aib. Kalau ada aib, biarlah ianya tertutup sesama ahli keluarga. Demikian hak atau hukum hakam di dalam menguruskan jenazah. Terus kita pergi kepada solat jenazah tadi, 4 takbir. Diniatkan dengan takbir yang pertama seperti niat yang sebutkan tadi. Kemudian dibacakan suratul Fatihah setelah takbiratul ihram. Kemudian takbir yang kedua, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini paling kurang. Paling kurang selawat. Kalau yang sempurnanya adalah membaca selawat Ibrahimiyah secara sempurna. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Macam selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam solat, dalam tahiyat akhir. Ini yang sempurna selawatnya. Kalau yang tak sempurna, maka baca sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga, doa kepada si mayit. Doa yang paling kurang sekali, paling ringkas sekali, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang paling ringkas. Kalau jenazah lelaki, kalau jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau itu pun tak tahu, Allahumma ghafir laha. Paling tidak. Kalau itu pun tak tahu, Allahumma ghafir lahu. Yang selebihnya doa dalam hati. Yang lafaz bahasa Arabnya kalau yang tahu Allahumma ghafir lahu, ya itu saja, tak apa. Kemudian yang selebihnya, ya Allah ampunkan dosanya Allah, aku bersaksi dia adalah orang yang soleh, terima semua amalannya Allah, cahayakanlah kuburnya Allah, jauhkan dia pada azab kubur ya Allah, lancarkanlah lisannya untuk menjawab kepada mungkar nakir ya Allah. Ini semua doa-doa, maksud kepada doa yang ada tu. Jadi paling tidak kita berdoa dalam hatilah, jangan dilafazkan. Kalau lafazkan batal salat. Jadi kalaupun tak tahu doa solat jenazah secara penuh, bukan bererti takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu, lepas tu kita senyap dia macam tu. Tidak. Dalam doa tu kita berdoa, tak kira apa pun doa, walaupun tak tepat seperti mana maksud daripada doa tersebut, paling tidak kita doa dengan 1001 kebaikan kepada si mayit tadi, yang sempurna doa tadi, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
Ya Allah, ampunkan dosanya dan rahmatilah dia ya Allah, dan muliakanlah tempat turunnya. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya apa? Yaitu muliakan kuburnya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskan kuburnya. Wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad, dan engkau mandikanlah dia dengan air salji dan juga air yang air sejuk daripada syurga. Kemudian engkau tukarkanlah semua kejahatan-kejahatan yang dibuat kepada kebaikan-kebaikan. Wa abdilhu daran khairan min darih, dan engkau gantikanlah kediaman yang dia sudah ada di dunia ini, gantikanlah dengan kediaman yang lebih baik di syurga nanti. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang ada di dunia engkau gantikan dengan keluarga yang lebih baik. Suami isteri yang ada di dunia gantikan dengan yang lebih baik. Selamatkan dia daripada azab kubur, selamatkan daripada fitnah kubur. Wa min azabin nar, selamatkan daripada azab api neraka ya Allah. Demikian doa kita setelah takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang keempat, disunatkan untuk membaca doa meminta ampun secara umum kepada semua orang-orang beriman. Demikian kaifiat untuk melakukan solatul janazah dengan 4 kali takbir. Kemudian memberikan salam. Salam yang pertama adalah fardu, rukun kepada solatul janazah. Salam yang kedua adalah sunat, macam mana sembahyang fardu kita juga. Sembahyang fardu kita, salam pertama yang rukun, salam yang kedua sunat. Jadi sama juga solatul janazah pun demikian dia punya caranya. Dan orang yang melakukan solatul janazah mestilah seorang yang memelihara kelima-lima syarat sah solat. Jadi syarat sah solat kan ada 5 kan. Itu yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya dia ada wuduk. Jadi kalau tak ada wuduk, tak boleh solatul janazah. Yang kedua, tutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Dan seperti mana syarat-syarat yang lain yang ada kepada yang dituntut, semuanya itu mesti diikut. Jadi 3 lah yang paling utama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi maksudnya orang yang berjenabah, orang yang haid nifas, yang tak ada wudu, tak boleh solat jenazah, haram hukumnya. Yang kedua, tutup aurat. Dan yang ketiga, menghadap kiblat. Ini 3 syarat yang dikenakan kepada seseorang yang nak melakukan solatul janazah. Macam mana Ji? Doa selepas solatul janazah ini kalau di dalam hadis tidak dinyatakan dengan spesifik, dan boleh juga doa dengan doa yang kita doa pada takbir yang ketiga tadi, dan ditambahkan lagi dengan doa-doa yang lain pun tidak mengapa. Khususnya doa yang diminta setelah solatul janazah tadi untuk pengampunan kepada si mayit, meminta untuk semua amal baiknya diterima, meminta semua amal buruknya diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan meminta kepada Allah supaya diberikan kebahagiaan di alam barzakhnya dan kebahagiaan di hari akhirat. So ini keutamaan-keutamaan yang perlu ada di dalam doa setelah solatul janazah. Jangan pula kita doa-doa yang lain pula. Itu tak dituntut ketika itu. Jadi yang tuntut setelah daripada solatul janazah hanya didoakan khusus kepada si mayit tadi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ingat untuk melakukan solatul ghaib, siapa yang berhak untuk melakukan solatul ghaib? Solat jenazah ghaib ini dituntut kepada setiap orang yang punya hukum fardu kifayah ke atas dirinya ketika orang itu meninggal dunia. Contohlah, bolehkah saya nak solatkan jenazah hari ini, solat jenazah ghaib, kepada moyang saya yang dah lama meninggal? Boleh ke? Jawapannya tak boleh. Apa sebab? Kerana saya tidak ada hak untuk solatkan jenazah ke atasnya. Macam mana nak tahu hak? Hak solat jenazah adalah orang itu meninggal di zaman kita, dan kita ni hukumnya fardu kifayah untuk solatkan kepada dia. Jadi terjawablah kalau ada yang tanya, boleh ke saya nak solatkan jenazah untuk Rasulullah? Tak boleh. Kerana bukan kita punya hak.
Bolehkah saya nak solatkan jenazah untuk datuk saya yang entah bila berapa puluh tahun dah meninggal dunia? Tak boleh, kerana kita bukan ada hak ke atas dia untuk solatkan jenazah. Maksudnya, selagi mana orang tu meninggal dunia, dan ketika dia meninggal dunia, kita ini terpalit dalam hukum fardu kifayah tadi, maka selagi itu kita boleh untuk solat jenazah dia, tak kira walaupun setelah beberapa hari berlalu. Sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan maksimum sebelum 6 hari. Dalam 6 hari kematian dituntut untuk, kalaupun ada orang nak buat jenazah gaib, maksimum sebelum habis 6 hari. Ini menurut sebahagian kecil daripada para fuqaha mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian para ulama lain mengatakan tidak ada had waktu. Tak kira orang tu dah meninggal 1 bulan, dah meninggal 1 tahun, tetap juga boleh untuk solat jenazah gaib, dengan syarat kita ada hak untuk solatkan dia. Jadi kena faham istilah itulah. Ada hak tu macam mana? Ya, ini kita ini hidup pada waktu dia meninggal dunia, dan kita ini waktu dia meninggal dunia fardu kifayah tu ada kepada diri kita. Jadi contohnya ketika dia meninggal dunia, kita masih lagi belum akil balik lagi contoh. Jadi tak ada hukum kepada kita lah, tak ada tuntutan kepada kita. Demikian untuk beberapa perbahasan berkenaan dengan solatul janazah. Baik. Antara perkara-perkara lain yang perlu diambil perhatian tentang solatul janazah juga ialah harus hukumnya untuk mengulangi solatul janazah beberapa kali. Contoh, dah solat satu trip, tiba-tiba ada satu kumpulan lain datang untuk solatkan lagi, harus hukumnya. Kalau ada satu kumpulan lain datang lagi untuk solatkan, jadi melewatkan pengebumian jenazah untuk memberikan ruang kepada orang yang nak solat jenazah, itu tak mengapa, tak kira berapa lama. Jenazah Rasulullah dikebumikan selepas 3 hari. Baginda Rasul SAW, jenazahnya dikebumikan selepas 3 hari. Apa sebab? Kerana memberikan ruang tak putus-putus untuk orang yang nak solatkan jenazah Nabi pertama, dan yang kedua, waktu itu, ini hukum khas kepada Rasulullah lah, waktu itu masih lagi belum selesai perbahasan para sahabat di mana nak dikebumikan jasad Nabi SAW. Jadi waktu berlaku perbincangan di kalangan para sahabat, ada yang berpendapat jenazah Nabi kita kena bawa balik ke Mekah. Ini pendapat sahabat-sahabat Muhajirin. Sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah, mereka berpendapat jenazah Nabi kita kena bawa pergi ke Mekah, kerana di sana dikuburkan isteri Nabi, dikuburkan datuk Nabi, bapa saudara Nabi, semua di situ. Jadi kita kena bawa jenazah Nabi balik ke Mekah. Sebahagian sahabat mengatakan tidak. Ada yang berpendapat apa? Jenazahnya Nabi kita bawa ke Palestin, Baitul Maqdis, kerana di situ ramai kubur para nabi-nabi. Dan ada sebahagian pendapat para sahabat mengatakan tidak, kita kebumikan jenazah Nabi di Madinah ini. Dan antara yang berpendapat itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Beliau yang selesaikan perbahasan sahabat waktu itu, beliau datang bagi tahu, aku pernah dengar baginda Rasulullah sebutkan, maksudnya hadis Nabi, aku pernah dengar Nabi sebutkan bahawa para nabi-nabi Allah, di mana mereka dicabut nyawa, di situlah mereka perlu dikebumikan. Yakni tidak dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, tak boleh. Di mana nyawanya dicabut, maka di situlah haknya jenazah para nabi untuk dikebumikan. Maka dengan pendapat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, selesai perbahasan para sahabat, akhirnya baginda Rasulullah SAW dikuburkan di dalam rumah Siti Aisyah, di dalam biliknya Siti Aisyah, betul-betul di tempat nyawa baginda Nabi Muhammad SAW yang mulia itu dicabut. Maka disitulah dimakamkan jenazah mulia baginda Rasul SAW. Ini khas untuk hukum para nabi. Adapun kepada hukum kita, harus juga hukumnya untuk dipindahkan jenazah daripada satu daerah ataupun satu negeri ke satu negeri yang jauh. Kalaulah dengan perpindahan tersebut dia akan dikebumikan di tempat yang lebih mulia. Contohnya baru-baru ni, 2 minggu lepas meninggal seorang ulama besar dunia, Al-Habib Al-Allamah Abu Bakar Mashhur Al-Adni rahimahullah. Seorang ulama terkemuka dunia. Mungkin kita pun ada perasan di WhatsApp, di Facebook,
jutaan orang yang solat jenazah serata dunia. Sampai hari ini pun orang buat majlis tahlil, buat sembahyang gaib, walaupun dah 2-3 minggu beliau meninggal dunia, kerana begitu besar khidmat beliau untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya di Jordan pada hari Khamis, diterbangkan pergi ke Hadramaut, pergi ke Yaman, kemudian disolatkan lagi jenazahnya sampai jenazahnya hari Jumaat di situ, dan dikebumikan di Hadramaut, di perkuburan yang ramai para awliya Allah Subhanahu wa taala. Demikian hukum memindahkan jenazah daripada satu negeri ke satu negeri yang lain, hukumnya adalah diperbolehkan kalau dengan niat, kalau tempat yang akan dia dikuburkan itu adalah tempat yang ada keutamaan lebih. Tapi kalau tak ada keutamaan, maka hukumnya kalau boleh tidak. Bukannya tak boleh, boleh juga. Contoh, jenazah ahli keluarga kita meninggalnya di London contoh. Nak bawa balik ke Malaysia, hukumnya apa? Harus, tak ada masalah. Tapi yang utama itu untuk dipindahkan kalau dibawa ke satu tanah perkuburan yang lebih utama dia punya. Keutamaan tanah perkuburan tersebut ada ramai orang-orang soleh, contohnya macam Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar waktu nak meninggal dunia apa diminta? Diminta kepada Siti Aisyah supaya jenazahnya dikuburkan di sebelah daripada, ditanam di sebelah daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga baginda Rasulullah SAW, kerana ada keutamaan. Hadza wabillahi taufiq. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi halki sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dah habis kan? Isya.